Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Anak-anak kelas 4 Izora dan juga 4 Jasmine. Okey, saya Mas Linda binti Muhammad, Cikgu Mas akan ajar kamu semua subjek Sains tingkatan 4. Okey, jadi saya harap kamu semua dah bersedia dengan buku teks. Okey, semua dah ada kan buku teks Sains tingkatan 4? Okey, dan juga modul sains ni yang saya suruh ambil dekat guide. Okey, siapa yang tak ada modul ni harap-harap boleh pergi ambil lah. Kalau boleh sebelum esok, sebab esok ada lagi sains sekali lagi. Okey, jadi untuk hari ni, okey, kita akan belajar tentang bab yang pertama, okey, iaitu langkah-langkah keselamatan dalam makmal di bawah tema kaedah saintifik. Okey, dalam bab 1 ni, langkah keselamatan dalam makmal, awak akan belajar 3 benda, 3 perkara, iaitu yang pertama, peralatan perlindungan diri, yang kedua, pembuangan bahan sisa, dan yang ketiga, alat pemadam kebakaran. Okey, jadi kita pergi dulu. Hari ni kita akan belajar satu saja, iaitu 1.1 peralatan perlindungan diri. Okey, kamu semua boleh juga rujuk buku teks di muka surat 4 dan muka surat 5. Okey, boleh tengok buku teks ni. Okey, ataupun boleh juga dalam modul sains kamu ni, atas dia tu ada nota dia. Jadi tak payah dah susah-susah salin nota. Okey, kamu boleh rujuk nota ni. Simpan ni sampai nak SPM tahun depan ni. Jangan bagi hilang. Okey. Jadi, kita pergi dulu yang pertama. Okey, ni saya sebut tadi langkah keselamatan dalam makmal ada 3. Okey. Iaitu yang pertama peralatan perlindungan diri, yang kedua pembuangan bahan sisa, dan yang ketiga pemadam kebakaran. Okey, jadi kita pergi yang pertama saja hari ini, iaitu peralatan perlindungan diri. Okey. Jadi kita pergi dulu yang pertama. Okey, peralatan yang pertama kita mula dari atas ke bawah. Okey. Goggle. Okey, yang pertama ialah goggle. Okey, jadi goggle ni dia ataupun nama lain dia kacamata keselamatan. Okey, jadi pentingnya goggle ni dia dapat melindungi mata kita daripada terkena bahan kimia yang berbahaya. Contoh tumpah asid tu terpercik masuk mata ke apa ke, so bahaya. Jadi kita kena pakai goggle. Okey, yang kedua dari atas, topeng muka. Sekarang pergi mana-mana semua pakai topeng muka. Sebab kalau tak kena saman 1000, betul? Okey. Tapi dalam makmal kimia kita pakai topeng muka, bukan makmal kimia lah, makmal. Dalam makmal sains kita pakai topeng muka untuk melindungi hidung dan mulut kita daripada kita terhidu bahan kimia yang berbau sengit dan mudah meruap. Contoh kalau amonia. Okay, amonia ni dia adalah gas yang berbau sengit. Kalau terhidu banyak ni sampai boleh mati ya. Jangan buat main. Jadi itu pentingnya kita pakai topeng muka. Okey. Lepas topeng muka, okey, nampak tu. Dia pakai sarung tangan. Okey, sarung tangan ni macam doktor pakai tu. Okey, diperbuat daripada getah. Okey, dan dia boleh melindungi tangan kita daripada terkena bahan kimia yang berbahaya. Itu pentingnya sarung tangan. Okey, yang keempat, baju makmal. Okey, ni yang macam doktor pakai, lab coat. Lab coat atau baju makmal lah. Dia terdiri daripada lapisan keselamatan dan dia sepatutnya mudah dibuka. Jika ada kata kecemasan berlaku, katalah terbakar, kena buka benda tu kan. Okey, so bagi dia mudah dibuka, so dia dapat melindungi daripada berlaku kerosakan pada pakaian kita. Okey, itu pentingnya baju makmal. Okey, yang seterusnya,
kasut bertutup dan keselamatan atau kasut keselamatan lah. Dia kena pakai kasut bertutup, tak boleh pakai slipper. Tak boleh pakai slipper sebab apa? Katakanlah buat eksperimen ke apa ke, tiba-tiba asid tumpah kena kaki. Kan bahaya. Kan dah jadi satu masalah pula. Jadi kita kena pakai kasut yang bertutup supaya dia dapat melindungi kaki kita daripada terkena tumpahan bahan kimia ataupun serpihan-serpihan kaca. Okey, lepas ni saya akan share satu lagu. Lagu tu tentang peralatan perlindungan diri kita di dalam makmal. Jadi apa boleh tengoklah video dia, memang menarik. Sebab dia lagu, bukan orang bercakap macam saya cakap ni tak. Dia lagu. Okey. Dan lepas tu, okey, kita belajar pula yang kedua. Okey, ni yang satu ni kita belajar pula. Okey, ini peralatan perlindungan diri di dalam makmal. Okey, dalam makmal, okey, katalah berlaku masalah contohnya, okey, terkena bahan kimia, terkena merkuri. Merkuri dalam termometer tu pecah, katalah termometer pecah, lepas tu merkuri kena kat tangan. Contoh terkena, terpegang. Kena terus pergi mandi. Lepas tu yang kena mandi, guna penyiram kecemasan supaya dia dapat membersih dan membilas bahagian badan kita atau pakaian kita yang terkena bahan kimia tu dengan segera. Dia boleh terus cuci. Cuci macam tu. Kena mandi macam shower lah. Mandi shower, mandi hujan tu. Okay. So dia boleh cuci. Dengan baju-baju tu sekali mandi. Okay. Seterusnya, pembilas mata. Ni katakanlah terpercik asid kat mata. Tengah buat ni cabut-cabut, terpercik. Kena terus pergi cuci dan bilas mata kita ni menggunakan pembilas mata. Okey, jadi dia dapatlah mencuci dan membilas mata kita yang terkena bahan kimia yang berbahaya dengan segera. Bahan kimia yang tak bahaya pun kita kena pergi cuci ya, sebab bahan kimia, nama pun bahan kimia. Okey. Seterusnya, kita tengok kabinet aliran laminar. Yang ni kita gunakan untuk kita dapat mengelakkan kontaminasi semasa aktiviti berkaitan mikrobiologi dijalankan. Apa maksud mikrobiologi ni? Mikrobiologi ni dia kaji macam haiwan mikroorganisma yang kita tak nampak dengan mata kasar. Contohnya macam bakteria, virus COVID-19 tu, lepas tu kulat, Jadi bila nak buat kaji pasal mikrobiologi ni, kita kena guna kabinet aliran laminar ni supaya dia dapat mengelakkan berlaku pencemaran. Dia tercemar. Kita tak nak benda tu boleh berlaku tercemar lah. Contoh apa, terkena tangan kita ke apa ke, virus dekat tangan kita tu melekat pula. So bahaya. Sebab tu dia kena guna kabinet aliran laminar supaya tidak berlaku pencemaran semasa melakukan aktiviti yang berkaitan mikrobiologi. Contoh nak tengok virus COVID-19 tu. So bila nak tengok virus tu, dia tak nak bagi bercampur dengan bakteria-bakteria lain. So dia kena guna kabinet aliran laminar ni. Dan yang keempat, kita guna kebok wasap. Yang ni dalam makmal kimia ada kebok wasap ni. Jadi kebok wasap ni kita guna supaya semasa kita menjalankan eksperimen yang berbahaya, contohnya yang melibatkan bahan-bahan yang mudah meruap, bahan yang mudah terbakar, beracun, menghakis, berbau, ada bau sengit, macam amonia tadi saya katakan. Kita kena guna kebok wasap. Ataupun kalau guna asid pekat, kita tak boleh guna biasa buat di luar, tak boleh bahaya. Bila asid dia sangat mudah meruap, so bahaya. So kita kena guna kebok wasap. Jadi untuk hari ni kita belajar dua ni sahaja dahulu. Iaitu peralatan perlindungan diri pada badan kita ni lah dan fungsinya, dan juga peralatan perlindungan diri di dalam
Makmal. Okey. Jadi untuk kerja rumah, bukan untuk kerja rumah lah sekarang ni lah. Sebab masih lagi ada masa kan. Nanti saya share video YouTube yang saya kata tadi tu. Okey. Saya nak kamu semua siapkan latihan modul yang saya bagi kemarin ni. Okey. Dekat soalan nombor ni, yang ni muka surat 1 dengan muka surat 2. Ni saja. Tak payah buat banyak-banyak. 2 je. Okey. Yang muka surat 3 dan 4. Okey. Kita akan buat esok hari Isnin. Sebab hari Isnin ada sekali lagi jumpa saya lagi. Okey. So, hari ni tolong buat yang muka surat 1 dengan 2 saja dulu. Nanti saya akan share jawapan pada penghujung kelas nanti. Okey. Dekat-dekat nak habis waktu dah. Okey. Jadi, kalau ada soalan, kamu semua boleh saja PM saya, ataupun tak payah buat dalam grup tu pun. Kalau malu kata nak ni, boleh PM saya. Okey, tak ada masalah. Okey, selamat jumpa lagi. Terima kasih semua kerana sudi mendengar. Bye.